ويلز بوكس نقدم كل ما هو هادف. وأجمل منك لم ترى قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي. وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي. وعم نوالها كل العباد، وعم
dikurniakan dari Ilahi. Ayah dan ibulah mesti dihormati. Kopi Radix dengan 7 herba terpilih. Baik, si Chairman.
Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kamar Bahrain. Kamar Bahrain. Farouk Iskandar ni akan siapa tadi? Dari mana ni? Aku daripada Radio Halmat. Letih lah. Apa yang nampak letih sangat ni? Tak tahulah Farouk Iskandar. Badan rasa lemah, letih, lolai, lesu. Kamarul Bahrain, Kamarul Bahrain. Sahur tadi kamu minum apa? Makan, minum, tapi masih letih lagi. Kamu tengok macam aku. Alhamdulillah. Kamu nak tahu apa rahsia aku badan sihat, bertenaga? Bukan macam kamu, lolai, lesu, loyo. Apa rahsianya? Inilah yang aku nak cerita. Aku bawa balik dari Halmat, HPA. Kamu tahu HPA apa? Tahulah, yang ada kat baju tu. Ni, aku nak tunjuk ni. Tengok. Inilah produk HPA yang terbaru, kopi Black Radic. Black Radic. Kalau kita minum masa sahur dengan berbuka, dia beri tenaga untuk kita. Ini bagus untuk kamu masa sahur nanti dengan berbuka, minum Black Radic ni. Ini untuk orang dewasa, lelaki perempuan semua boleh? Boleh. Inilah resepi dan formula terbaru daripada Tuan Haji Ismail, owner dan founder HPA. Patutlah Farouk Iskandar nampak semangat, nampak sentiasa kuat. Ini rahsianya. Kamarul Bahrain, kamu kena mulakan minum kopi Black Radic ni. Lebih power. Ya. InsyaAllah. Esok saya minum. Berapa cawan sekali minum? Itu untuk kamu ini yang paling penting saya nak bagi percuma hadiah kepada kamu. Sahur 1 cawan dan berbuka 1 cawan. Okey, saya order 2 carton untuk bulan puasa. Terbaik. Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Untuk saat apabila kita perlu bersama yang tersayang. Untuk saat menang dan kalah sama sahaja. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sedetik budi ditabur, hidup Mekah harum mulia. Untuk saat bila ketenangan diperlukan, Radix Coco. Alami, 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 ilahi, 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 tibun nabawi, tibun nabawi. Sebuah rasa dari keinsafan dosa, langit pun terbuka, bintang bertaburan, indahnya, indahnya tawakal. Ud'uni astajib lakum. Penawar al-wahidah halalan tayyiban. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, Anta Syafi. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, Anta Syafi. Ya Ilahi, Ya Ilahi. Beratalah doa di langit luas,
harapan hati yang ikhlas. Disinari cahaya Rabbani syifa'un linnasi. Anta syafi ya ilahi, anta syafi halalan tayyiban. Ya syafi ya syafi ya syafi, anta syafi ya syafi ya syafi ya syafi, anta syafi ya ilahi ya ilahi. Izhabil ba'sa washfi, la shifaan illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Anta syafi ya ilahi, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di petang-petangan begini kita sekali lagi bersama dengan kuliah Pak Haji. Pada pagi ini sambungan lah ya. Sambungan semalam kita cerita panjang pasal mengkudu. Tapi oleh kerana tajuk yang menarik pasal saka tu panjang sikit, jadi mengkudu dia tak banyak sangat. Jadi pada hari ini kita cuba mendalami mengkudu ya. Untuk kita nak remind balik apa yang kita belajar semalam, mengkudu ni baik untuk semua ya. Baik untuk mata, baik untuk rambut. Salah satu bila Pak Haji sebut pasal rambut ni, iaitu kadang-kadang ada orang uban muda. Uban muda. Macam mana nak elakkan ketika dia muda, dia keluar uban? Itulah mengkudu. Salah satunya kita menggunakan mengkudu. Jadi itu adalah antaranya. Kemudian mengkudu boleh gunakan untuk darah tinggi, untuk kencing manis, untuk dapatkan deep sleeping. Mengkudu boleh gunakan untuk mikroflora kita yang dah rosak. Banyak telah kita bincangkan itu. Dan hari ini kita sambung lagi tentang apa bezanya mengkudu. Mengkudu yang tumbuhnya di tepi laut dengan mengkudu yang tumbuhnya di bukit, apa bezanya? Menarik sebenarnya tajuk ni. Sebenarnya yang Pak Haji nak sampaikan ini bukan pasal mengkudu duduk di laut. Mengkudu mana ada tumbuh di laut ya? Tumbuh di tepi-tepi laut, di tepi-tepi pantai, macam di tepi-tepi pulau di Hawaii misalnya. Dan yang tumbuh dekat bukit, bukan itu isunya. Tetapi isunya tentang di manakah letaknya kelebihan sesuatu herba. Pada buahnya kah, pada daunnya kah, atau pada akarnya? Jadi jawapannya ialah kekuatan sesuatu herba itu bergantung di bumi mana ia tumbuh. Bila cerita pasal bumi mana dia tumbuh ni, kalau orang yang belajar tentang herba-herba ini, dia akan fikir ada satu pokok ya yang kita panggil dia dengan selaya hitam. Bagi mereka yang tahu duk biasa masuk hutan, jumpalah pokok selaya hitam ini. Pokok selaya hitam ini kalau kita ambil daripada dua tempat, misal kata kita ambil dekat Gunung Jerai, dekat tempat Pak Haji tinggal ni ada pokok selaya hitam. Dengan kita ambil dekat Pulau Langkawi, kata kita ambil dekat Pulau Langkawi, selaya hitam yang sama, tapi Pulau Langkawi itu pulau. Sementara yang ni Gunung Jerai, memanglah ada laut sikit sebelah tepi ni, Pantai Borni, tetapi kesannya beza. Apa dia? Kalau yang dekat Gunung Jerai ni boleh buat untuk keluarga berencana. Banyak cerita pasal keluarga berencana pula ni. Kemudian yang kalau dekat sana, dekat Pulau Langkawi, dia jadi embryo toksik. Bahaya ni. Embryo toksik tu boleh menyebabkan keguguran. Bukan hanya keguguran, tapi kecacatan pada anak. Jadi oleh sebab itu, maka ketika kita mengambil sesuatu herba, disiplin dia, kita kena menulis kita ambil herba tu di mana. Ya, kita tulis tarikhnya kita ambil, di mana kita ambil. Sebab pengecaman bumi itu juga penting. Kita kata apa dia panggil, soil science. Soil science ini dengan sains tanah, jenis-jenis tanah ia tumbuh. Benarlah. Jadi oleh sebab itu bila disebut sebagai ajwah ya, ajwah itu diceritakan di antara dua batu hitam.
kita akan berhijrah kata Rasulullah di antara dua batu hitam. Itulah dia namanya Madinah. Jadi ajwa itu tumbuh ialah di bumi Madinah. Masya-Allah, kurma ajwa yang adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi oleh sebab itu maka penelitian halus mengatakan bahawa kekuatan sesuatu herba itu bergantung di tempat mana dia tumbuh. Begitu juga dengan habatus sauda. Ada satu bahan di dalam habatus sauda ni yang Pak Haji nak menceritakan, iaitu dia panggil timokuinon. Timokuinon ini ada di dalam semua habatus sauda. Kalau kita ambil habatus sauda daripada Saudi ada, daripada Afrika ada, ya. Kalau kita ambil daripada mana-mana juga di Mesir ada. Tetapi di dalam di dalam habatus sauda ni yang mana satu yang mempunyai timokuinon yang tinggi? Timokuinon itu untuk apa? Untuk kanser, anti kanser. Ya, macam mana orang menjadikan habatus sauda itu sebagai ubat kanser, iaitu dengan meneliti di mana habatus sauda itu kita ambil. Kita ambil dekat mana? Jadi begitu juga ada satu lagi yang kita panggil dia sebagai alpha tocopherol. Alpha tocopherol dan juga beta tocopherol ini ialah bahan juga untuk blood circulation, untuk jantung, ya, untuk darah tinggi. Dia juga ada di dalam habatus sauda. Tetapi di habatus sauda di negara mana yang terdapat bahan ini, bahan yang kita sebut sebagai alpha tocopherol ini, ya. Jadi itu yang kita pelajari, iaitu sesuatu herba itu bergantung di mana ia tumbuh. Begitu juga dengan mengkudu, di mana dia tumbuh. Sebab itu bila Rasulullah SAW menyebut bahawa gaharu, ya, gaharu itu ada dua, ya, gaharu bukit dengan gaharu bahrin. Bahrin itu gaharu daripada laut. Ini memberikan sikit gambaran kepada kita bagaimana cara kita untuk menganalisa. Dengan kemajuan sains teknologi yang ada pada hari ini, kita sudah boleh menganalisa andaian-andaian yang dibuat, persepsi-persepsi yang dibuat oleh orang tua-tua dulu benar atau tidak. Sama seperti pokok pasak bumi. Pokok pasak bumi itu dibuat kajian oleh beberapa buah universiti yang ada di Malaysia ini, mengkaji pokok pasak bumi di antara kenyataan atau kebenaran, antara persepsi yang dibuat oleh masyarakat dahulu atau dia adalah sebagai satu kebenaran. Kerana masyarakat dulu dia observe, dia tengok, dia perhati. Bila dia tengok, dia perhati, dia lihat, maka lahirlah apa yang Pak disebutkan itu disebut sebagai data-data fizikal. Data-data fizikal itu. Jadi bila terdapat saintis-saintis pada zaman sains teknologi ini, mereka tidak boleh menerima data-data fizikal. Mereka membuat pengkajian. Bila mereka membuat pengkajian, maka ternyata bahawa pokok tongkat ali ini bukan hanya sekadar kenyataan daripada statement daripada orang-orang dahulu, tetapi benar bila diuji di dalam lab. Masya Allah. Uji dalam lab tu uji kat tikus lah. Uji kat tikus, uji kat kuda, uji dekat haiwan-haiwan tertentu yang dipilih untuk buat ujian. Kebanyakan tikus putih. Itu ada di antaranya. Jadi oleh sebab itu maka tanggapan masyarakat yang dahulu dibuktikan pada hari ini. Ada yang sempat dibuktikan, ada yang tak sempat dibuktikan. Misalnya apa dia? Masyarakat dulu dia membaca bahawa tumbuhan yang berwarna merah untuk darah. Jadi masyarakat hari ini mengkaji dalam bayam merah tu adakah zat besinya. Maka mendapati memang benar bahawa zat besi terkandung di dalam bayam ini dan dia baik khususnya untuk darah. Jadi pembuktian itu dilakukan oleh sains yang asalnya daripada sebuah tanggapan. Kalau zaman moden sekarang ni orang tak sebutlah tanggapan, orang sebut hipotesis. Hipotesis 1, hipotesis 2. Padahal hipotesis itu tanggapan lah, tanggapan. Tetapi masyarakat dulu sudah tak menerima ni sebagai satu tanggapan. Mereka sudah menerima ni sebagai salah satu daripada doktrin pengobatan mereka, iaitu satu disiplin
ilmu yang mereka lihat orang dulu guna sembuh, lalu mereka menjadikan ini sebagai salah satu daripada pegangan mereka, mengatakan herba tersebut adalah baik. Salahnya di mana? Salah di mana? Salah orang dahulukah yang mengatakan herba ini untuk ni, herba ni untuk ni, herba ni untuk ni, atau salah saintis-saintis sekarangkah yang tidak mengkaji seberapa banyak daripada herba yang ada di hutan, ada 10,000 spesies, nak diuji satu-satu bagiannya. Jadi oleh sebab itu, bagi pandangan Pak Haji, sekalipun kita belum lagi dapat menjumpai sesuatu kebenaran itu, tetapi kalau sudah terbukti daripada generasi ke generasi mempunyai khasiat pengobatan, kita sudah boleh terima. Kalau sudah 20 tahun mereka dah guna, dah berjaya, dah berkesan, kenapa kita nak menolaknya? Satu hikmah, hikmah. Jadi oleh sebab itu, maka kita harus mengubah persepsi pandangan terhadap herba. Jangan tengok herba itu kita tolak sebelah, tetapi kita tengok kalau sudah berpuluh-puluh tahun dia digunakan, tidak mempunyai kesan toksiknya, maka insya-Allah teruskan penggunaannya. Jadi kalau ini dapat dibuat, maka kita akan dapat melihat satu lagi khazanah bumi, bukan hanya takat minyak petroleum, bukan hanya kepada emas, bukan hanya kepada apa-apa juga hasil bumi, tapi kita dapat melihat satu lagi biodiversity, tanam-tanaman ubatan yang tumbuh di negara kita ni, yang mempunyai nilaian trilion yang dapat disumberkan kepada negara. Kita ni bercakap pasal balak, jati emas, pokok sentang. Kita cakap pasal itu saja. Tetapi kenapa kita tak cakap tentang tanam tanaman ubatan? Kita bercakap pasal sayur, bayam, pokok sayung. Pokok sayung. Ini kita nak bincang sikit pasal pokok remuyung atau sayung, ya. Masya Allah. Kita bincang dalam soal sayur-sayur timun dan sebagainya. Tetapi ada satu lagi yang mempunyai nilai yang lebih besar, ialah ubat-ubatan, tanaman ubat-ubatan. Misalnya apa? Pak Haji bagi contoh. Misalnya kita gunakan mengkudu lah, khususnya untuk arthritis, untuk asam urat, untuk orang yang ada masalah purin, ya. Bukan semua orang boleh tahan dengan makanan yang tinggi purin ni, ya. Bagi seorang-seorang orang tahan, okey, dia boleh makan je udang, cumi, kepiting, dia boleh makan saja. Tapi bagi orang yang tak tahan, dia sakit seperti dicucuk-cucuk jarum itu, menangis, itu yang namanya asam urat sebagainya. Baik, berapa banyak hari ini orang ada masalah asam urat, ada gout, tapi cari ubat tak mau jumpa juga, tak sembuh-sembuh juga, terpaksa makan seumur hidup. Makan daripada ubat kimia, tahan sakit, akhirnya akan merosakkan kita punya perut, akan jadi gastrit, akan jadi mah, akan jadi tokak lambung, akan jadi luka, kemudian boleh jadi kanser, kemudian kena buat operation. Subhanallah, belum tentu lagi kita selamat. Jadi oleh sebab itu, alangkah ruginya bagi orang yang ada gout ni, yang tidak kena kunyit. Cuba kita tanya dekat orang tu, adakah awak kena kunyit? Budak-budak pun kena kunyit. Tapi kunyit tu, dia kata kunyit tu kita nak buat rempah, nak buat makan, masakan. Ada tak kunyit digunakan untuk ubat? Dia tak faham. Bagaimana cara nak buat? Inilah yang kita sebutkan bahawa kita perlu untuk membuang kemiskinan ilmu tentang herba. Kunyit itu yang paling bagus ialah minyak kunyit. Minyak kunyit, ambil macam mana minyak kunyit ni? Ambillah minyak kunyit, gunakan mesin ekstrak. Mana nak beli mesin ekstrak banyak-banyak? Ya, ekstrak alami. Jangan kita cerita dengan pelarut-pelarut. Pelarut tu kimia. Banyak orang nak ekstrak mengkudu, dia gunakan bahan pelarut. Pelarut tu kimia lagi. Kita jangan sentuh dengan kimia. Adakah pelarut yang bukan kimia? Ada. Pelarut-pelarut kimia itu, alkohol yang digunakan sebagai bahan pelarut itu, kita tak boleh minum. Cuba kita minum dia, tak boleh. Ya. Tetapi pelarut-pelarut, antara pelarut-pelarut alami, kita boleh minum. Apa dia?
Salah satunya kopi. Kopi itu pelarut. Kafein itu adalah pelarut. Tak pernah dengar kafein itu sebagai pelarut sebab kita tak belajar. Sebab itu bila 7 herba dimasukkan ke dalam kopi, maka kesannya lebih bagus. Pasal kopi itu menjadi pelarut. Kopi itu menyerap keluar semua bahan-bahan tersebut. Allahu Akbar. Jadi jika begitu, kenapa orang kita menjadi bila ambil saja kopi radik, dia jangan demam? Pasal apa? Sebab dalam kopi radik itu dia ada 7 herba. Bukan setakat itu saja, tetapi 7 herba itu diserap. 7 herba itu diabsorb bahan aktifnya. Apa yang absorb? Kafein. Kafein, ya kafein. Sebab tu air panas. Gunakan air panas, keluarkan kafein daripada keluarkan kafein daripada kopi. Kopi menyerap seluruh daripada bahan 7 herba tersebut. Jadi dalam air kopi tersebut sudah ada dia punya ekstrak. Ekstrak daripada herba. Kunyit, kita buat pula kopi kunyit. Boleh tak kopi kunyit? Orang tak maulah pula sebab kopi itu hitam. Kalaulah kopi berwarna putih, orang minum dah agak-agak. Tiba-tiba dia angkat, warna dia putih macam susu. Lepas tu kita tanya dia, ni apa ni? Dia kata ni kopi. Minum dah orang. Dia minum. Tapi sekali tu, lepas tu dia tak mau. Kicap tu warna apa? Warna hitam. Kalau buat kicap tu warna merah, orang mau tak? Orang tak mau. Sos betul lah merah, dia kata. Kicap berwarna putih, kita buat inovasi. Satu inovasi baru dibuat, kicap hari ini tahun 2020 sempena COVID-19, kita buat kicap berwarna putih. Orang minum tak? Orang tak mau. Tak mau minum. Begitu juga dengan kopi. Kopi ni orang nak warna hitam. Kalau tak hitam pun warna 3 in 1 lah. 3 in 1 ni warna dia nak ke coklat sikit, ya. Jadi masa tu baru boleh menimbulkan dia punya rasa nak minum. Tetapi oleh sebab itu maka kita tak boleh dikalahkan dengan kafein. Ya betul, kafein pun jadi obat. Tetapi kita mengubah daripada kafein itu menjadi sebagai satu bahan pelarut. Bahan pelarut alami untuk mengambil semua yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan 7 herba tersebut. Itu yang Pak Haji nak sebut sebagai apa disebut sebagai functional food. Functional food ini ialah makanan itu yang berfungsi untuk jaga kesihatan. Lepas dia minum kopi radik, cuba survey. Cuba bertanya kat jiran kita, dan tanya kat kawan-kawan kita, benar atau tidak? Pak Haji kata kalau dah lepas minum kopi radik, dah lama-lama jarang demam. Benar atau tidak? Boleh tanya. Nanti apa jawab mereka? Tanya sama pohon, apa sebab goyang? Nanti jawab pohon, angin yang datang. Jadi tanya dekat orang, sebab apa kamu jarang demam? Nanti jawab mereka, sebab aku selalu minum kopi radik. Itu antaranya. Masya Allah. Itu pun ramai yang tak percaya lagi. Tak mengapalah, kita tinggalkan saja orang yang tak percaya tu. Jadi apa yang Pak Haji nak sebutkan sini, bahawa gout tadi, asam urat tadi, macam mana cara untuk kita ambil minyak dia. Jadi takkan nak masukkan kunyit dalam kopi. Kopi berwarna kuning, orang tak mau. Pak Haji dah sebut tadi, orang tak suka sebab orang nak kopi itu warna hitam sebagainya. Jadi jangan masuk di dalam pelarut kafein. Kita guna pelarut minyak. Apa maksud pelarut minyak Pak Haji ni pula? Potong kunyit itu masuk di dalam minyak VCO. Bila kita masuk dalam minyak VCO akan jadi mesin ekstrak, bahan ekstrak. Kalau di luar sana dia gunakan alkohol untuk ekstrak, kali ini dia guna minyak VCO itu yang ekstrak keluar. Dia tarik keluar itu, nama bahan itu kurkumin. Bila kita bagi saja minyak kunyit, itu Pak Haji bukan minyak kunyit, itu minyak VCO. Ya, minyak VCO plus dengan minyak kunyit dia tarik keluar, bagi, maka hilanglah asam urat dalam tubuh badan manusia. Hilang. Back to normal.
hilang sakit. Kunyit saja. Oh, kalau gitu baguslah kunyit tu. Ya, bagus. Macam mana kalau kita buat penanaman kunyit besar-besaran? Bagus. Tapi kunyit daripada Malaysia datang daripada India. Tapi kalau di Indonesia kunyit memang banyak ditanam. Tanam banyak-banyak. Itu adalah ubat untuk asam urat. Baik. Macam mana pula kalau kunyit itu dicampur dengan satu herba lain yang mempunyai sifat diuretik yang kuat? Wah, subhanallah. Orang yang ada masalah purin, orang yang ada masalah asam urat ini, dia nak kena boleh kencing. Dia kena kencing banyak. Jadi itu namanya sinergi. Bila kunyit ni kita potong dia, kita sinergi dengan pokok kumis kucing. Bahasa Indonesia panggil kumis kucing, kita pula di sini panggil misai kucing. Pokok misai kucing yang bunga dia tu macam misai-misai sikit, cantik tu. Jadi bila kita potong dia atau kita ambil potongan daripada kunyit tadi, kita rebus dengan daun misai kucing, Allahu Akbar. Dua sinergi yang cukup bagus. Dan misai kucing ini ataupun daun kumis kucing ini dalam penelitian dilakukan di banyak buah universiti, dia untuk slimin, dia untuk menurunkan apa disebut sebagai lemak di dalam tubuh badan kita. Dan misai kucing itu atau kumis kucing orang panggil Java tea. Java tea, Masya Allah. Jawa mendapat satu satu nama, satu title sampai disebut Java tea. Java tea itu ialah misai kucing. Allahu Akbar. Daun misai kucing itu dikutip satu, dibuat teh. Tapi kita kena menanam pokok misai kucing cara besar-besaran. Di Malaysia pun tak ada orang yang tanam besar-besaran. Mungkin ada tapi tidak ada pengetahuan dalam pengetahuan Pak Haji. Ya, sampai terpaksa kita kena ambil daripada Indonesia juga. Ya, ambil daun tu dia buat teh. Jadi jadilah teh misai kucing. HVA mengeluarkan teh misai kucing sendiri. Kita ada teh misai kucing ni yang berfungsi sebagai diuretik. Diuretik ni iaitu memperbanyakkan air kencing untuk pecah batu karang di dalam pudi kencing, batu karang yang duduk di dalam buah pinggang, batu karang yang duduk dalam gallbladder dalam empedu. Ambil bersama dengan minyak zaitun. Jadi bila minyak zaitun itu diambil bersama dengan daripada misai kucing, maka dia bertindak untuk menghancurkan, melarutkan kesemua kalsium oksalat, batu-batu yang ada dalam tubuh badan kita. Tapi orang tak mau kerana orang suka untuk operation lagi. Pergi operation. Sebab operation tu mahal. Misai kucing ni murah. Siapa nak ambil murah-murah ni, tak pandang lah orang. Suka nak pandang yang mahal-mahal. Kalau tak mahal, dia kata tak bagus. Kalau mahal, bagus. Sebagainya. Jadi itulah sikapnya kita, ya. Jadi oleh sebab itu Pak Haji tunjukkan salah satu caranya ialah percampuran di antara misai kucing dan misai kucing, maksud Pak Haji campur dengan kunyit. Itu dia antara kunyit. Ni ibu kunyit lah, misal macam ni. Kita potong-potong. Yang mana ibu, yang mana anak. Ni ibu, yang tengah ni induk. Bahasa Indonesia panggil induk. Yang ni anak-anak dia. Jadi kita buanglah anak-anak dia. Bukan buang maksud Pak Haji, kena kita keluarkan, kita ambil ibunya saja. Nampak ni? Makin tua lagi bagus. Jadi kita menanam kunyit, jangan ambil lagi, biar dia tua. Lagi tua lagi bagus. Potong ini masuk di dalam minyak VCO. Atau boleh tak masuk dalam minyak zaitun? Boleh tak kami gunakan larutan tersebut untuk ubat-ubat yang lain? Masya Allah, Pak Haji belum lagi menceritakan bagaimana kunyit ini dimasuk dalam minyak zaitun untuk semua jenis ketumbuhan. Pak Haji dah sebutkan bahawa ketumbuhan yang ada dalam rahim ni Allah pelihara. Sebab tu orang-orang India jarang kena ketumbuhan di dalam rahim. Pasal apa? Ni kunyit. Mereka kuat makan kunyit.
Pak Haji tak sebutlah orang India ni tak kena COVID-19, tak sebut macam tu. Tapi memang betul, kunyit salah satu daripada kelebihan untuk virus, untuk infection. Jadi kenapa kita tak mau ambil kunyit? Kenapa kita ambil pewarna-pewarna kimia? Jadi itu adalah di antara pewarna kimia, pewarna tu apa? Pewarna sesuatu yang tak jadi darah, daging, tulang, yang tak jadi isi. Dia jadi apa? Jadi racun. Alangkah baik dan mudahnya. Sudah, kita ambil saja macam ni, kita potong-potong dia macam ni. Potong ni tak perlu kita blend, kita potong macam ni, masuk dia satu-satu ke dalam botol ni. Botol ini kita katakan minyak VCO. Pak Ibu buka ya, tunjuk pada Bapak Ibu sekalian, cuba kita lihat. Ni macam ni. Ni minyak VCO, kita keluarkan sikitlah minyak VCO tu sebab dia banyak sangat. Oh, tak buang satu lagi ya. Ini nampak sangat, tak pernah buat ni. Nampak sangat ya. Tu dia. Gitu, nampak? Buang sikit sampai separuh. Ni masih ada lagi separuh. Itu dah. Minyak. Lepas kita buat macam ni, kita masukkan. Masuk satu. Ya. Kita kecil-kecilkan sikitlah kalau dah tak boleh masuk tu. Ya. Ya, sebanyak mana kita nak masuk ni, kita masuk dia sampai dia jadi separuh. Separuh. Lihat, Pak Haji masukkan ni. Itu dia. Sampai jumlah dia tu jadi separuh lah. Ini maksudnya masukkan sampai kita kata separuh daripada minyak. Kalau minyak tu penuh, sampai ke atas sini, maka kita masukkan dia lagi sampai jadi separuh. Jadi kita simpan dia. Untuk berapa? Dulu Pak Haji saya sebut 40 hari. Kerana apa 40 hari tu? Banyak cerita lagi ya nanti. Jadi ini dah siap dah. Jadi ini dia mengandungi apa? Mengandungi minyak. Minyak apa? Minyak VCO menarik minyak daripada kunyit. Bila dia menarik minyak jadi minyak kunyit. Bila minyak kunyit itu diminum oleh orang yang ada permasalahan asam urat, sembuh dengan izin Allah. Mudah kan? Kalau kita campur dengan itu lagi mudah. Dia jadi teh terus. Masya Allah ya. Baik. Apa yang Pak Haji nak sebutkan tadi tentang permasalahan asam urat ni, kita kena lihat jugalah. Kerana kalau dah sampai serius, tulang dia jadi rapuh, jadi kemudian dia boleh jadi serangan kepala jantung, dia boleh jadi stroke, dia boleh jadi gagal ginjal. Itu yang paling bahaya kali, gagal ginjal ya. Kalaulah orang tu tahu tentang kunyit, maka sudah tentulah jangan hemodialisis lagi. Kalau kita dah tahu pasal kunyit, jangan hemodialisis lagi. Masya Allah ya, itu yang Pak Haji nak sebutkan. Baik, ada satu lagi ya, khususnya untuk bahagian perut ini. Bahagian perut. Tadi Pak Haji menceritakan bagaimana untuk asam urat ya. Baik, ini pula untuk bahagian perut, untuk emah ya. Apabila kita katakan mengkudu ini baik untuk asam urat, maka sandingan kepada mengkudu itu ialah kunyit. Bukan sandingan, maksudnya perbandingan. Sama-sama kuat. Tuhan ciptakan sama-sama fungsi. Kalau mengkudu boleh bercakap, mengkudu akan bertanya dekat kunyit, "Hai kunyit, kenapa kamu diciptakan?" Jawab kunyit bahawa aku diciptakan untuk asam urat. Kemudian kunyit pula bertanya dekat mengkudu, "Hai mengkudu, kenapa engkau diciptakan?" Mengkudu jawab, "Aku ni banyak sebab Tuhan buat aku." Salah satu dia juga asam urat. Sama. Kalau gitu dia kata kita sama lah. Kita sama. Lalu berkatalah kunyit, "Tak," dia kata, "kita tak sama. Aku warna kuning, kamu warna putih."
Lalu berkatalah dia punya mengkudu kata, apa bezanya warna? Yang penting kita adalah makhluk Allah yang tidak ada perbezaannya. Karena Nabi itu turun untuk menghapuskan perbezaan warna kulit. Tidak ada mulia orang yang kulit putih daripada orang kulit hitam. Tidak ada mulia. Yang mulia adalah orang yang bertakwa, orang yang tawaduk, orang yang melihat ilmu-ilmu herba ini dalam kebesaran Allah, bukan dengan melihat dengan mata dan hati yang sombong. Kalau kita nak datang dari ilmu herba ni, datang dengan tangan yang bersih dan hati yang bersih. InsyaAllah kita akan menjumpai di situ terdapat ayatul Rahman, kebesaran Allah di situ. Baik. Okey, kita sudah menceritakan tentang bagaimana kita gunakan dia untuk arthritis, dan juga kita boleh gunakan untuk Pak Jia sebut semalam, microflora untuk perut, tukar lambung. Bila ada masalah perut di lambung ni, tuan-tuan kena ingat, bapa ibu sekalian kena ingat, dia mesti ambil sebelum dah makan. Herba ni patut ambil selepas makan atau sebelum makan? Sebelum makan. Apatah lagi kalau ada masalah lambung. Sebab apa? Untuk mendapatkan satu mukosa di lambung tersebut, untuk membuat mukosa di lambung tersebut. Itu sangat penting. Jadi mengkudu ini dia ambil sebelum makan. Ambil dia sebelum makan, untuk mendapatkan mukosa, untuk melindunginya. Sama seperti orang yang ada permasalahan gastrik misalnya. Bila dia gastrik ni, maksudnya dia luka di bahagian perutnya. Sebab apa luka? Sebab dia tak makan. Kebiasaannya kalau dia makan, dia makan, tapi hari itu dia tak makan. Perut bila dia tengok time makan, dia akan mengeluarkan air. Dia akan mengeluarkan air daripada air perut tadi, tujuannya untuk makan. Masya Allah. Bapa ibu sekalian, Pak Haji ada seorang kawan. Ya, ada seorang kawan, dia menternak ikan di satu kolam yang luas. Dia pergi di tepi kolam tersebut, dia main kompang. Pom dia main kompang tu. Dia main kompang pom. Ikan semua timbul. Woi, subhanallah. Pasal apa? Sebab pada setiap hari dia bagi makan, dia main kompang. Satu hari dia pergi, dia main kompang, ikan akan timbul. Pak Haji kata Masya Allah. Dia kata tak apa, kita berjalan lagi. Kolam lagi yang kedua, dia tak main kompang. Dia kata apa? Allahu Akbar, ikan timbul semua. Ush, ini lagi hebat. Sebab apa? Takbir saja, ikan dah timbul. Dia kata setiap kali dia bagi makan, dia sebut, dia takbir Allahu Akbar. Baik. Begitulah tubuh badan kita. Setiap kali kita makan, dia akan keluar enzim dia, air perutnya, asam perutnya, asid hidrokloriknya, dia akan keluar dekat situ, HCl-nya. Bila dia keluar di situ, tiba-tiba hari tersebut dia tak makan. Maka bila dia tak makan, maka asam perut tadi akan menghakis, maka terjadilah tokak lambung. Jadi oleh sebab itulah, maka kita perlu untuk menutup luka yang ada di tokak lambung tersebut. Salah satunya mengkudu. Baik, insya-Allah. Baik, Pak Haji berhenti dulu dan kita sambung lagi sebentar lagi, ya. Kita bagi peluang kepada iklan untuk menceritakan. Silakan. Jika di kampung-kampung, buah ini sering ditanam dan dibiarkan saja bergelimpangan membusuk di tanah begitu sahaja. Mengkudu, Morinda citrifolia. Tahukah anda, mengkudu telah digunakan sejak turun-temurun dan menjadi warisan generasi. Antara kelebihan herba mengkudu ialah merawat arthritis, menurunkan risiko gout, meningkatkan tenaga, melembapkan kulit, anti penuaan, baik untuk kesihatan rambut dan kulit kepala, anti kanser, meningkatkan imuniti, anti stres dan merawat demam. Kapsul mengkudu adalah racikan istimewa Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, pakar herbalis ASEAN, owner dan founder HPA International.
Dapatkan kapsul mengkudu keluaran HPA International. Baik, jadi oleh sebab itu salah satu daripada fungsinya ialah kita menjadikan dia cuka. Cuka ni bagus untuk tukar lambung. Hai subhanallah, ni macam mana cerita pula ni, cuka untuk tukar lambung. Sabar, tunggu sampai akhir rancangan. Kalau kita ada gastrik, ada mah, cuba kita minum air jeruk. Ambil air jeruk. Berani aku tak berani. Dah lah mah tengah ada mah ni sakit gastrik ni, pedih perut, nak suruh minum air jeruk pula, air limau. Tak berani. Cuba dulu. Bismillah. Ambil saja, perahkan air jeruk nipis, limau nipis tu, bismillah minum. Dia masuk sejuk saja, kemudian hilang mah tersebut. Apa yang terjadi? Asam perut, asid hidroklorik perut telah berjumpa dengan asid citrus daripada jeruk, maka berlakulah neutral. Dia akan neutral. Asid campur dengan asid, dia jadi neutral. Hidroklorik campur dengan citrik, dia jadi neutral. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu, kena lihat berapa banyak buah-buahan yang sifatnya asam, bila masuk ke dalam tubuh badan kita, dia jadi akali. Dia jadi basa. Bukan berartinya sesuatu yang sifatnya asam akan jadi asam pada tubuh. Ini mesti ingat. Ahli herba harus arif. Bukan semestinya sesuatu yang bersifat asam masuk ke dalam tubuh badan kita, dia mempunyai sifat asam. Tidak, dia jadi basa, alkaline. Ini harus kita faham. Masya Allah. Baik. Jadi mengkudu ni salah satunya ialah cuka. Jadi Pak Haji akan tunjuk untuk buat cuka daripada mengkudu ni nanti esok insya-Allah. Kerana hari ni belum ada bahan-bahan, nak kena cari bahan-bahan dia. Ya, ini pertama ni secara umum kita potong-potong lah dulu. Ya, kita potong, kemudian kita rebus. Lepas kita rebus itu, kemudian kita ambil dia punya tu, kita campur dengan gula, ya. Ada proses fermentasi sampai dia keluar buih, sampai dia hilang buih. 1 bulan jadi cuka. Begitu juga pisang boleh buat, kita boleh blender pisang atau boleh kita rendam pisang sampai dia keluar buih dan sebagainya. Di sini ada cuka yang dijual sini, cuka nipah. Macam tu juga, ya. Itu adalah di antaranya. Tetapi kena gunakan sikit ragi. Samalah buat cuka ni, Pak Haji nak sebut kali, buat cuka dengan buat POC lebih kurang. Kalau siapa boleh buat POC, dia boleh buat cuka. Itu saja. Sebab kaedahnya lebih kurang sama saja. Dia kena guna ragi ataupun yeast. Jadi oleh sebab itu maka kita boleh menggunakan ini. Jadi bila kita jadi cuka, bila kita dah jadi cuka, maka kita buatlah dia untuk anti tikus. Cuka anti tikus. Jangan tulis cuka anti tikus, nanti orang buat sendiri. Kita tulis no tikus. No tikus. Jadi kita spray di rumah kita. Apa yang kita spray tu? Cuka. Allahu Akbar. Ni Pak Haji cerita je, tak lakulah nanti produk no tikus ni. Dia kata kalau gitu kita guna cuka sajalah. Bukan sebarang cuka. Ni cuka ni dia kena ada cara nak buat dia juga. Cuba buat sendiri tengok jadi ke tak jadi. Cuba dulu. Nanti tikus tu datang lagi banyak. Dengan cuka dia makan dan sebagainya. Jadi wallahu a'lam, ya. Baik, itu adalah antaranya. Cuma apa yang Pak Haji nak sebutkan tadi iaitu kita tahu tak pokok cincau. Pokok cincau ni cukup menarik. Cincau ni Pak Haji dah guna lama dah pokok cincau ni. Tetapi kita guna akar dia, kita tak guna daun. Kalau di Indonesia itu ada cincau merambat, ada pohon, ya, cincau dia warna hijau pokoknya. Kalau kita kecil-kecil dulu daun cincau tu, kita ambil ramah campur dengan air, kita biar dia beku, dia jadi agar-agar. Tu masa kita kecil-kecil kita bermain dengan daun cincau macam tu lah. Dia jadi agar-agar daun cincau. Dan di sini pun ada juga. Di sini orang panggil lengkong.
Lengkong tu cincau lah sebagainya. Baik, cincau ni kalau dalam bahasa Thai, sebab apa dulu ni oleh kerana Pak Haji duk buat herba ni menggunakan daripada kakak kayu daripada Thailand, dia panggil krong kemau. Jadi krong kemau tu apa dia? Cincau. Tetapi kita ambil akar dia. Akar ni kita ambil dia, kita kunyah. Kalau orang itu tidak ada racun dalam tubuh badannya, dia akan rasa pahit. Tapi kalau dia ada racun, dia tidak akan rasa apa-apa. Dia makan, tidak ada rasa apa-apa. Sebab apa? Sebab dalam tubuh badannya itu ada banyak racun. Racun tu apa dia? Asid. Sama juga dengan kunyit ni. Kalau kita nak tengok orang tu boleh terima herba ataupun tidak, ada setengah tubuh badan orang tu dia dah blok dah. Dia blok artinya kita nak bagi herba, dia tak mau ambil. Jadi cara dia, kalau kita pergi tengok orang sakit tua yang dah lama sebagainya, cara dia kita ambil dia punya kunyit ni, kita letak kat kuku. Tengok macam Pak Haji letak kat kuku Pak Haji ni. Kita letak dekat dia, kemudian lepas saja kita letak pewarna kunyit ni, kuning macam tu, kita ambil tisu, kita lap. Lap. Kalau dia kuning lagi macam ni, berartinya tubuh badan mampu untuk menyerap herba lagi. Kalau kita lap tu habis, dia sudah tak boleh. Bila kuku pun tak boleh serap warna daripada kunyit, berartinya tubuh badan kita sudah terakumulasi dengan racun yang anytime untuk habiskan semua sistem tubuh badan kita. Itu di antaranya. Jadi kalau dalam ilmu pengobatan dulu, dia tak ada lah alat tes ni sebagainya. Dia pergi dekat rumah orang sakit, dia ambil kunyit, dia letak, dia tengok tu, dia kata insya-Allah ayah kamu ni insya-Allah dengan izin Allah boleh dirawat. Pasal apa? Sebab kukunya masih lagi menyerap warna kunyit. Itu di antaranya. Ni hebat ni, ya, di antaranya. Jadi sebab tu begitu juga ketika orang tu meninggal dunia. Kalau orang meninggal dunia, kalau orang pandai dalam ilmu herba, dia pergi tengok ada satu kes meninggal dunia secara misteri. Misteri. Tidak diketahui sebabnya. Dia pergi kat situ, dia cabut rambut. Dia cabut rambut. Kalau rambut itu keluar dengan ubi-ubinya, keluar dengan umbisinya tu, berartinya orang ni telah diracun. Mati diracun. Kadang-kadang nampak seperti mati dibunuh. Ada pisau yang diletakkan itu, tetapi sebenarnya dia diracun terlebih dahulu. Jadi itu keahlian orang kita. Dia observe, dia tengok, ini dia bukan pejam mata saja-saja, pejam mata. Bukan. Pejam mata saja, bukan. Dia pejam mata mencari firasat. Firasatnya apa ni? Kemudian lepas dia pejam, dia angguk-angguk. Angguk. Jadi berarti dia angguk tu maksudnya dia faham lah tu. Dia faham. Selagi dia belum angguk, dia tengok dia pejam mata. Jangan pejam mata lena terus sudahlah. Hari ni kena bulan puasa, orang pun berjumpa dengan Pak Haji nak minta ubat. Pak Haji pun pejam mata lah. Konon-kononnya mencari firasat betul ni, pejam mata lena terus. Tak boleh begitu. Dia kena orang, kalau ahli dia akan pejam mata tu, apa dia? Dia cari dalam dia punya simpanan lipatan ilmu tu. Dia sudah menghimpun, keluar satu-satu tak. Dia keluar sampai dia lengkap. Lengkap. Orang ni sebenarnya diracun. Racun pula, dia boleh tengok lagi racun. Sebenarnya dia diracun dengan racun tikus. Racun tikus pula. No tikus. Sebabnya. Ataupun tengok-tengok pejam mata pejam. Ini telah diracun menggunakan zinc phosphate. Zinc phosphate tu racun tikus lah.
Sebagainya. Baik. Jadi apa yang Pak Haji nak sebut kali bahawa begitulah sifu ini dia menganalisa. Dia tak boleh terus analisa. Ini apa sakit? Sakit kepala lagi, sakit perut lagi, sakit kaki. Okey. Nah, mengkudu. Siap. Hei, cepat sangat tu. Orang lagi dia mengaji lagi tinggi, lagi lambat dia membuat keputusan. Macam imam-imam kita lah. Imam-imam mujtahid, orang tanya 40 soalan, dia kata aku hanya boleh jawab 3 soalan saja daripada 40 soalan tu. Kita orang tanya 40 soalan, jawab 50 soalan. Sebab apa? Sebab pandainya kita. Imam-imam yang mujtahid tu tanya 40 soalan, 3 soalan saja yang aku boleh jawab. Masya Allah, tawaduknya. Yang lain itu apa dia? Yang lain aku minta dahulu masa untuk mencari jawapannya. Macamlah seorang ulama telah didatangi, ya, ditanya kepada seorang ulama tu, ada tak dosa yang lebih besar daripada minum arak? Dosa yang lebih besar daripada minum arak. Sebab dosa minum arak ni dia boleh pergi bunuh orang. Dosa minum arak ni kalau dia tak sedar ni dia boleh buat bermacam-macam. Ada tak dosa yang lebih besar daripada minum arak? Dia kata beri pada aku 3 hari, aku nak kaji. Orang tu pun datang hari yang kedua. Ada tak? Dia kata belum cukup hari lagi. Tengok betapa tawaduk dah halus ni. Dia tak jawab on the spot. Sakit ni on the spot saja. Ini macam tu saja, mudah saja. Ini kita ambil ni. Macam Pak Haji lah. Lagi cepat jawab, lagilah tak alim. Lagi lama nak jawab tu, lagi alim. Sebab orang yang ilmu dia tak banyak, dia mudah jawab. Sebab dia ada satu ilmu tu je. Soalan sama, jawab yang sama. Soalan sama, jawapannya sama. Tapi kalau ilmu dia banyak, yang mana satu nak pilih? Herba ni Masya Allah, 1000 ni. Nak bagi yang mana yang lebih syak. Maka dia lambat. Maka datanglah dia tu, orang tu pada hari yang ketiga. Dia kata, Tuan Guru, apakah dia dosa yang lebih besar daripada minum arak? Lalu katalah Tuan Guru tu, aku dah kaji Al-Quran. Aku dah baca Al-Quran. 3 hari ni aku menyemak. Ada, dia kata. Apa dia? Iaitu dosa mengambil riba. Dosa ambil riba sebab apa? Sebab di dalam Quran cerita orang ambil riba ni seolah dia berperang dengan Allah dan Rasul. Perang. Ini yang kena ingat ni, MLM ni. Tuan, puan, bapa, ibu sekalian, nak buat mati level apa pun buatlah, tak mengapa. Pak Haji pun tak ada lah berasa apa-apa. Ya, buatlah mati level apa-apa pun, tapi awas, mati level tu riba kalau tak syariahnya. Nanti kita menyesal bila kita bertemu dengan Allah nanti. Ya. Walaupun perniagaan kita sebut perniagaan kita besar, tetapi kalau riba bagaimana? Itulah yang Pak Haji nak sampaikan. Jadi untuk tu tersebut tadi, daun cincau itu tersebut boleh digunakan khususnya untuk menutup luka yang ada di dalam lambung, yang ada di dalam perut kita. Masya Allah, sangat baik di antaranya. Kemudian macam mana cara kita nak gunakan daun cincau tadi? Boleh kita guna seperti biasa, atau boleh juga kita campurkan juga dengan minyak, seperti minyak zaitun tadi ni yang Pak Haji sebutkan ni, sama seperti kunyit kita buat tadi. Daun cincau boleh kita gunakan. Daun cincau yang mana satu Pak Haji? Yang merambat ataupun yang tumbuh, itu bahasa Indonesia. Yang menjalar atau yang tumbuh, kedua-dua boleh guna. Kedua-dua boleh guna. Masya Allah, hebat. Jadi kalau dalam bulan Ramadan ini buka puasa dengan cincau, sedap kan? Sedap sekali kita buka puasa petang ni, mudah-mudahan adalah cincaunya. Jadi itu di antaranya. Sebab apa? Bagi hilang dia punya sakit-sakit emah dalam perut kita ni. Jadi sakit-sakit gastrik kita dan sebagainya. Baik. Jadi mana tajuk kita ni dah habis separuh dah ni, iaitu mengkudu. Jadi yang mana lebih baik, mengkudu laut atau mengkudu bukit? Baik. Pak Haji kalau tanya yang mana lebih baik, jawapannya semua baik. Yang mana nombor 1? Semua nombor 1. Yang mana lebih baik?
antara habbatus sauda yang diambil di Habsyah dengan habbatus sauda yang diambil di Mesir. Yang mana lebih baik? Kedua-dua baik. Melihat kegunaannya. Kalaulah kegunaannya untuk kanser, Timur Quinone itu diperlukan, ambil habbatus sauda yang tumbuh di Habsyah. Tetapi kalau habbatus sauda kita nak gunakan khususnya untuk jantung, untuk darah tinggi, untuk imun badan, ambil dah yang ada di negara Arab, di negara-negara Arab. Itu ada di antaranya. Jadi kesemuanya baik. Jadi kalau kita nak gunakan untuk tujuan kanser, ambillah mengkudu yang duduk di tepi laut. Mengkudu besar. Ini mengkudu tak besar sangat, ya, yang besar. Spesies yang besar itu yang terbaik untuk kanser. Tetapi kalau kita nak mengkudu yang untuk mendapatkan tidur yang berkualiti, maka ambillah yang duduk di gunung. Sama juga macam kita lah, buah kelapa. Mana lebih baik? Kelapa tepi pantai atau kelapa di dalam kampung? Kelapa di atas bukit. Yang mana lebih baik? Cuba kita tanya tengok, yang mana lebih banyak minyak? Kelapa pantai atau kelapa dalam kampung? Orang yang biasa santan, perah santan ambil minyak, tahulah kelapa kampung tu banyak minyak lagi pada yang tepi pantai. Itu ada di antara. Tetapi yang mana lebih tinggi laurik asidnya? Sebab kelapa ni dilihat pada laurik asidnya, yang mana yang lebih tinggi. Subhanallah. Itu yang Pak Haji sebutkan, sesuatu herba itu bergantung di mana dia tumbuh. Itu di antaranya. Namun apabila kita memperbandingkan di antara mengkudu yang tumbuh di tepi laut ini dengan mengkudu yang tumbuh di atas bukit, maka pada pandangan Pak Haji ialah bergantung kepada spesiesnya juga. Spesiesnya kalau buah besar itu dia mempunyai khasiat-khasiat yang tertentu. Apa dia khasiatnya? Antaranya Pak Haji boleh membacakan dekat sini. Antaranya dia ubat alergik 84%. 84% pesakit sembuh bila menggunakan mengkudu. Ramai tu Pak Haji dah sebut dah semalam. Kalau orang tu gatal-gatal apa semua tu, ambillah mengkudu. Tapi mengkudu mana? Mengkudu di bukit atau mengkudu di laut? Ambil mengkudu yang duduk di tepi laut. Masya Allah, dia menghilangkan 84%. Dan lagi dia juga adalah untuk mengelakkan penuaan. Penuaan ini kita ambil dia daripada bukit. Sebab tu kita tengok orang laut dengan orang bukit, yang mana lebih mudah? Yang mana boleh nampak mudah? Masya Allah, minta maaf lah, semua nampak mudah kalau ambil herba, ya. Nanti orang duduk tepi laut kata, tengok aku jadi tua. Pak Haji sebut sebab duduk di tepi laut. Tak juga. Kadang-kadang kita duduk di bawah panas yang terik tu, nampaklah sikit penuaan macam orang duduk di negeri Arab. Tapi Pak Haji pergi tengok orang-orang yang duduk di atas bukit, mereka ni memang tak makan tua. Umur mereka panjang-panjang. Bukan umur saya, gigi dia pun panjang. Sesuai dengan muka mereka lah. Taklah gigi tu panjang, nampak gigi ya. Taklah sesuai lah dengan mereka. Muka mereka pun cantik, kulit mereka pun cantik. Misalnya apa dia? Misalnya yang pernah diceritakan, iaitu di Hunza. Pak Haji belum sampai lagi Hunza, ya. Jadi di Hunza itu memang usia mereka 100 tahun. Ayah 80 tahun, ayah 90 tahun, anak yang 70 tahun boleh sepak bola, main sepak bola sama-sama. Ayah dengan anak boleh sepak bola. Ayah umur 90, kemudian anak umur 70. Tok Wan dia ada lagi. Tok Wan dia pun tak mati lagi. Ada juga. Tok Wan dia boleh jadi penonton. Sebagainya. Sampai begitu. Yang jadi permasalahan ni, Pak Haji nak sebut ya, ada negara-negara, minta maaf lah, ada negara-negara yang jadi permasalahan dengan negara bukan Islam ni. Mereka ni ramai golongan tua. Dia tak mati. Dia tak mati. Pasal apa? Dia tua, dia panjang-panjang.
umur dia panjang-panjang. Jadi golongan tua ini dia hidup, ya, dengan dia tak lupa, dia ingat. Dan kita ni macam mana kita nak jadi long life ni, hidup panjang ni? Pak Haji nak bagi ada 2 petua. Mudah-mudahan lah. Tetapi kan Rasulullah pun sebut kita ni macam usia Rasulullah dia 63, Sayyidina Umar 63, Abu Bakar 63, ya. Tetapi itu Allah yang tentukan. Tetapi yang penting sihatlah, sihat. Pak Haji nak bagi satu herba mulai pada hari ni, jangan tinggal pokok ni. Jangan tinggal pokok ni, ambil terus. Sebab dia ada semua lengkap, dia bagi tubuh badan kita ni sihat. Tapi orang jarang untuk ambil dia. Ni Pak Haji tulis ni, apa nama dia pada herba ni? Dia panggil Basella. Basella species. Ada banyak jenis. Basella species, kita pun tak tahu apa nama ni. Basella ni pun tak bisa dengar nama Basella. Moringa biasa dengar lah. Ini Basella pula. Ada kan? Pokok kita panggil di sini remuyung. Remuyung. Pernah dengar tak pokok remuyung yang menjala tu, yang ataupun yang naik, yang ada warna hijau ada, yang warna purple ada, yang ada warna apa, warna biasa tu. Pokok remuyung ni, pokok itulah ubat. Ubat yang paling bagus sekali untuk nak jadikan tubuh badan kita ni, kerana dia mengandungi antioksidan yang tinggi, dia mengandungi beta karotin yang tinggi, dia mengandungi vitamin yang tinggi, dia mengandungi semua apa dipanggil semua bahan-bahan yang boleh menyebabkan tubuh badan kita ni sihat. Pokok remuyung. Mulai pada hari ini, dalam bulan Ramadan ini, masuk satu menu, setiap hari ambil pokok remuyung ni. Asid folat yang tinggi. Asid folat kita tahu. Tuan, apa kegunaan asid folat? Bila ibu tu hamil, anak yang di dalam kandungannya memerlukan asid folat. Asid folat tu tuan-tuan nak ambil asam folat, ambil mana-mana? Remuyung. Sebab itu kalau ada remuyung ini di negeri Jepang, orang berebut. Remuyung ni kalau orang tahu, orang akan berebut. Tapi hari ni orang tak ada jual. Pasal apa? Tak laku. Dia tumbuh liak gitu je. Kalau bahasa Indonesia, apa dia panggil remuyung ini? Ya, remuyung. Kalau bahasa Thai, Pak Haji tahu. Namanya plak pang yai. Plak pang yai itu bahasa Thai. Ni untuk sahabat-sahabat Pak Haji, saudara Pak Haji yang ada di Thailand. Lala apa khabar? Sak Lala, Kak Yah apa khabar? Semua ya, semua saudara-saudara kita di sana apa khabar? Nanti kita jumpa lagi selepas ini. Terima kasih kerana mengikuti program bersama dengan Pak Haji daripada Thailand. Ya, terima kasih. Baik. Yang dikatakan pokok remuyung ini, masya-Allah ya. Pak Haji tidak mendapati lagi satu herba yang sebaik pokok remuyung ni. Belum ada lagi. Ada herba baik, misal kata pegagar ya baik, ataupun pokok kaduk baik. Tapi yang mempunyai keperluan asas kepada tubuh badan manusia ini, atau pokok remuyung ini, ataupun dia panggil pokok nanti lihat namanya gandula ya, tengok di dalam internet gandula ataupun Basella species ya, Basella species Ceylon, atau orang panggil bayam Ceylon. Allahu akbar ya. Orang tak suka dia sebab orang tak tahu khasiat. Dia tak tahu khasiat. Di mana dia mempunyai vitamin C, dia ada zat besi, dia ada semua. Jadi kalau begitu, maka salah satu menu dalam bulan puasa ni kita cuba tengok 1 bulan. Betul tak Pak Haji kata? Kalau sudah nutrisi ni lengkap, dia pulih semua. Semua penyakit-penyakit kita yang berangkaian itu, yang ada 3 serangkai, yang ada 4 serangkai, yang muncul, semuanya akan gugur semua penyakit tersebut.
Kalau nutrisi kita betul. Jadi itu yang dikatakan biarkan makananmu menjadi obat, buatkan obat menjadi makananmu. Apa dia? Atau kita panggil Bacillus species granula. Granula ni Masya Allah, atau remuyung, atau dipanggil juga lembayung, remunjung pun dipanggil juga sebagainya. Jadi di sini ni jarang sekali dah kita tengok ada dijual. Kalau pergi dekat pasar belilah. Biar selepas ini kalau yang beli itu memang nampak orang yang ikut kuliah bersama dengan Pak Haji. Jadi berhubung dengan mengkudu tadi. Mengkudu ini juga 81% menghilangkan sakit sendi. Sakit sendi. Mengkudu mana yang menghilangkan sakit sendi? Yang mana yang lebih baik? Di antara yang laut ataupun yang di bukit, yang di laut. Yang duduk di tepi laut, yang mempunyai kesannya. Jadi oleh sebab itu Masya Allah kita akan dapat juga dia adalah 77% untuk pernafasan asma, 77% kejayaan. 100 orang yang kena asma boleh dirawat, dan 73% untuk masalah tidur. Tinggi ni masalah tidur. Dan 80% untuk gula. Ni semua kita dah bincang dah. 89% untuk pencernaan, 80% untuk sakit jantung, 80% untuk darah tinggi. Banyak lagi sebenarnya khasiatnya. Jadi jawapannya yang mana? Daripada lautkah? Di tepi lautkah? Yang di daratkah? Jawapannya buah besar di tepi laut. Buah besar di tepi laut. Nak cari mana ni Pak Haji? Nak cari di mana buah besar di tepi laut? Jadi tengok ya, kalau siapa di kalangan anggota-anggota HPA, HPA yang mendengar program Pak Haji ni duduk di tepi laut, cuba tengok ada mengkudu yang di tepi laut yang besar-besar. Baik, kalau sekiranya tidak duduk kita di tepi laut, kita duduk di bukit-bukit macam dekat Gunung Joran ni sebagainya, buah mengkudunya besar-besar ni, boleh tak kita guna? Boleh, tetapi kita tunggu dia masak sikit. Kali ni macam sini dia keras sikit lagi, agak dia sikit ranum supaya dia nak menyempurnakan. Boleh tak kesannya dijadikan obat untuk alergi, penuaannya? Sama saja, tetapi persentasenya tidaklah sampai seperti kekuatan persentage tersebut. Itu yang Pak Haji nak sebutkan. Jadi jika begitu, macam mana cara dia supaya mengkudu ni boleh kita dapat khasiatnya yang lebih baik? Cara dia bergantung pada cara kita makan. Macam mana cara kita makan? Yang pertama, mesti makan ketika perut kosong. Ketika perut kita sedang lapar, masa itulah kita makan. Tapi kalau macam sekarang ni, waktu buka ya, kita biar sekejap selepas kita buka baru kita ambil. Begitu juga pada sebelum malam, sebelum tidur baru kita ambil, sebagainya. Bergantung kepada waktu yang kita ambil. Yang kedua, kita tingkatkan sikit dosis. Ya, biasanya kita gunakan 3 kapsul, gunakan 5 kapsul. Ada 7 kapsul. 7 kapsul Pak Haji. Ya, 7 kapsul untuk jaga kesihatan tubuh badan kita. Mahal lah nanti kita habis. Yang mana lebih mahal? Jantung kita, paru-paru kita, ginjal kita? Apakah ginjal kita harga murah? Apakah jantung kita harga murah? Apakah kita punya kesihatan kita itu harganya murah? Kalau sudah, orang kata sudah terantuk baru tengadah. Sudah dah kena dah, duduk kat hospital, wa na'udzubillah, masa tu dia cari mana mengkudu Pak Haji, tolong pergi cari. Hari tu aku dengar ada kuliah bagus dan sebagainya. Masa sihat tak mau dia kata mahal. Tapi kalau dah duduk di hospital, dia kata murah pula dah, sebagainya. Pasal apa? Sebab kesihatan kita sudah berada pada tahap yang kritikal. Jadi itu ada antaranya. Jadi oleh sebab itu jangan kita berhitung untuk membeli sesuatu obat-obatan herba. Pak Haji dah sebut, banyak orang sakit bukan sebab dia sakit, bukan sebab dia tak ada wang, bukan sebab dia tak percaya herba ni, tapi dia kedekut, dia kikir,
Dia ada bakhil sikit lah sebagainya. Jadi kalau kita kata beli makan sekali 5, dia kata ambil 1 cukup lah, pasal boleh simpan, boleh lah tahan. Dia kira 60, kalau 1 jadi berartinya 2, satunya sehari 2, boleh 1 bulan. Dia nak hemat. Dalam bab kesihatan jangan hemat. Jangan hemat. Tempat lain boleh hemat, listrik boleh hemat, boleh jimat, orang kata, bahasa Malaysia kata, Indonesia panggil hemat. Kita boleh hemat sebagainya, tapi dalam kesihatan jangan hemat, Pak. Sebab apa? Pencegahan itu lebih murah daripada pengobatan. Pencegahan lebih murah daripada pengobatan. Jadi oleh sebab itu, ambillah sesuatu yang berharga, hadiahlah untuk diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita jadi terus sihat dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, apa yang Pak Haji nak sampaikan di sini, bahawa mengkudu bukit, mengkudu laut, maka kebaikan daripada mengkudu laut itu lebih terserlah, lebih kuat. Tetapi bergantung pada spesies ya, spesies yang besar-besar. Jadi sebab itu kalau kita biasa lihat dekat tepi-tepi laut selalunya besar-besar, insya-Allah. Kalau ada, supply kepada HPA. Ya, Masya Allah. Dan seperti mana yang Pak Haji sebutkan dulu Pak Haji pernah ambil daripada Aceh, di Tapak Puan. Hari ini kawan Pak Haji di Aceh sudah pun meninggal, baru saja meninggal. Bapak Darwin Isa baru saja meninggal. Pak Haji doakan mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Waktu pergi tahun 2000, beliau lah bersama-sama beliau dengan Pak Dadi yang juga baru meninggal COVID-19, meninggal juga, dengan Pak Agus. Ya, Pak Agus duduk di Brunei, Masya Allah. Ya, hari ini 2 teman baik Pak Haji yang ada di Bandung itu telah meninggal. Ya, kenangan tetap ada. Orang kata bercerai kasih, bertalak tidak. Maksudnya kita tetap di dalam ingatan. Ya, mungkin tak boleh kita menatap wajah dan sebagainya, tetapi ingatan, kenangan manis tetap bersama HPA, insya-Allah untuk selama-lamanya. Dan kita mendoakan perjalanan ini satu perjalanan yang indah, dan kita juga akan menyusul perjalanan tersebut. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamalu ya jamalu, oh ya jamalu ya jamalu, oh ya jamalu ya jamalu, Sidna Nabi ya jamalu. الشمس منه والبدورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه يا جمال 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 سيدنا النبي يا جمال وأجمل منك لم تر قط عين يا جمال وأطيب منك لم تلد النساء
يا جمل يا جمل سيدنا النبي يا جمل